A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat belajar memperbaiki kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat perbaiki tajwid, kita dapat perbaiki makhraj huruf, kita dapat perbaiki sifat huruf, kita dapat perbaiki panjang pendek dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. InsyaAllah moga-moga kita digolongkan di kalangan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah sama-sama kita. Okay, permulaan kita baca selawat Nabi, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suka untuk Ustaz tegaskan bahawa kita baca Al-Fatihah, perbetulkan dia. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Jadi kalau kita tak sah baca Al-Fatihah, ada misalnya tersalah huruf, tersalah baris, maka boleh menyebabkan batal solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu salah. Kalau kita baris bawah, kena baris bawahkan dia betul-betul. Kena kasrahkan dia betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyerong, meleweh, kata meleweh. Bismillah. Tu bukan lahjah Arab lah. Tu lahjah Melayu. Jadi kena tekankan kat situ. Kalau baris kasrah, kena kasrahkan dia. Kalau baris atas, kena ataskan. Kalau baris depan, kena baris depankan. Kalau tebal, kena tebal. Nipis, kena nipis. Okey. Kita tengok ayat Quran, surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz baca, kemudian kamu sama-sama ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Majlis tu. Ulang balik. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Okay, kemudian kita akan tengok tajwid. Kita baca dulu. Ulang lagi sekali. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Okey, baik. Seterusnya.
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه. Okay, ulang lagi sekali. عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. Okay, ulang lagi sekali. عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Okey, baik. ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ulang. ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Okay. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Okay, dekat sini yujahidun, tu satu kalimah. Dia sepatutnya letak waw nun situ. Tak apalah. على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Okey, baik. Kemudian kita tengok tajwid satu-satu insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Tengok. Ya, kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat mad jaiz munfasil. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu kita baca dengan 2 harakat. Sebab mad asli. Man yartadda minkum. Man tu idgham ma'al gunnah. Jadi masukkan nun kepada ya dengan ada gunnah. Minkum, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Minkum an dini, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Jadi kena nyatakan mim tu. An dini, nun mati bertemu dengan dal, ikhfa hakiki. Jadi kita kena orang kata apa? Kalau ikhfa hakiki ni la yu'tamidu ala makhrajihi. Tidak ada pergantungan kepada makhrajnya. Tu maksud ikhfa tu. Mana kata kita tidak boleh meletakkan huruf nun tu kepada makhraj nun, ataupun kita tak boleh letakkan dia kepada makhraj dal. Dia di antara di ni. Sebab itulah hukum ikhfa ni dia adalah di antara izhar dengan idgham. Kalau izhar an, kalau idgham ad, nun dengan dal. Jadi dia di antara nun dengan dal. Maka kita kena baca macam mana? Jadi lidah kita tu di antara langit-langit, ataupun lidah kita tu di antara makhraj huruf nun dengan dal. Andi ni di antara langit-langit. Jangan kita menempelkan siap-siap pada langit-langit. Tu dah jadi idgham. Tu salah. Andi. Kita punya lidah tu di antara ni langit-langit atas, langit-langit bawah. Jadi di antara. Jangan kita menempel pada langit-langit atas, ataupun kita terus ke bawah kan pun tak boleh. Dia di antara. Maksud kita nak sebut
huruf dal tu pak andi ni ha? Okey, ikhfa. Okey, andinihi. Okey, tu dia panggil apa? Maksilah qasirah. Dia ada ya tu. Ya tu beramal seperti mad asli. Jadi kena baca dengan 2 harakat. Andinihi fasaufa. Tu mad lin. Sau. Waw yang mati sebelum dia baris atas ataupun ya yang mati sebelum dia baris atas, maka dihukumkan sebagai mad lin. Jadi mad lin ni kita baca dengan lunak. Fasaufa. Dia macam ringan je. Fasaufa. Okey. Ya'tillah. Okey. Kita baca ya'tillah. Jangan kita baca dengan kaf. Yak. Tak boleh. Yak. Dia yak. Dia hamzah dekat sini. Hamzah dekat pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Ya'tillah. Okey. Okey, kalimah Allah yang berada pada ya'tillah kita baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab sebelum kalimah Allah dia ada huruf ta yang sebelum kalimah Allah tu dibaca dengan baris bawah. Jadi kita akan sambungkan ya'tillah. Tapi kalau kita berhenti pada fasaufa ya'ti, lepas tu kita sambung, kita mulakan bacaan kita pada kalimah Allah, maka kita akan baca dengan tebal. Allah. Sebab apa? Sebab hamzah wasal. Okey, kita tengok huruf yang ketiga selepas hamzah wasal tu baris apa? Ada lam baris atas. Jadi kita kena baca dengan baris atas. Allah. Okey. Biqaumi yuhibbuhum. Biqaumi. Okey, tu tanwin bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Kita idghamkan. Kita masukkan huruf nun pada tanwin tu kepada ya. Qaumi. Tengok. Qaumi. Kalau tidak ada gunnah, qaumi. Kita terus masukkan. Kalau kita kena ada gunnah, campurkan gunnah. Qaumi yuhibbuhum. Jadi kita dah letakkan siap-siap kat makhraj ya dah. Qaumi. Jadi kita tambahkan gunnah. Qaumi. Okey. Dipanggil juga dengan idgham naqis. Sebab apa dipanggil dengan idgham naqis? Sebab naqis tu tidak ada gunnah tu lah yang menyebabkan idgham naqis. Idgham naqis ni tinggilah. Kalau untuk apa? Untuk pendahan saja. Okey, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Macam tadi mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Kena izharkan mim tu. Kena nyatakan mim tu bulat-bulat. Okey. Wa yuhibbunahu azillatin. Okey. Yang di atas ni adalah maksilah qasirah. Sebab apa? Sebab selepas ha tu huruf fa. Yang ni dipanggil maksilah tawilah. Sebab selepas ha yang berbaris tu ada huruf hamzah. Jadi selepas ha yang berbaris, sebelum dia berbaris dan selepas dia ada hamzah, maka kita hukumkan sebagai maksilah tawilah. Jadi kalau kita nak kenal senang je. Dia ada ombak rindu. Dia ada ombak tu, ombak macam ni. Jadi ombak tu kita kena baca dengan panjang. Panjang dengan kadar berapa? 4 ataupun 5 harakat. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah. Okey, dekat sini beri perhatian. Okey, seperti mana yang tadi Ustaz dah sebut. Mungkin dia salah cetak. Jadi kita tak boleh berhenti kat sini. Sebab apa? Yujahidun ni adalah satu kalimah. Mungkin salah cetak lah. Jadi sebenarnya yujahiduna. Sebab apa?
Sebab dia panggil apa tu? Jamak. Jamak apa ni? Fi'il mudhari' jamak. Yujahiduna. Dia kalau apa mufrad yujahidu, musanna yujahidani, jamak yujahiduna. Sebab apa? Al-mu'minina ni. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna. Liqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ni. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ni domir dia letak pada sini ya. Domir ni lagi tinggilah kan. Fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Okey, huruf mim kita kena baca dengan pertengahan di antara syiddah dengan rokhawah. Laim. Jangan kita baca laim. Laim salah. Ataupun laim pun salah. Dia wa farra bil huruf wa baina rakhwin wasyadidi lin umar. Lam nun mim ain mim ra. Jadi kita akan baca di pertengahan di antara syadid dengan rokhawah. Laim im. Jangan kita baca terlalu renggang. Laim so salah. Terlalu tegas pun laim pun salah. Dia ni antara. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Okey, dekat sini tadi Ustaz dah terangkan. Okey, maksilah tadi. Dekat sini kenapa tidak ada maksilah? Dia ada ha dhamir yang berbaris. Kan? Tapi sebelum ha dhamir tu mati, tidak berbaris, ya yang mati. Maka selepas ha dhamir tu kita tak boleh baca dengan panjang ataupun kita tak boleh letak dengan maksilah qasirah. Tak boleh baca yu'tihi kecuali qiraat Ibnu Katsir boleh baca, dia baca dengan silah, maksilah qasirah. Kita hafs, kita baca yu'tihi man yasha. Okey, nun mati bertemu dengan ya tadi Ustaz dah sebut, idgham ma'al gunnah. Yasha. Okey, dekat sini panggil apa? Panjang tu mad wajib mutasil. Panjang dengan kadar 4 ataupun 5. Tapi kalau ketika waqaf akan ditambah satu bacaan lagi 6. Jadi keseluruhan dia boleh baca dengan 3 bacaan lah. 4, 5, 6. 6 tu dengan syarat berada di hujung. Kita waqafkan dia. Jadi kita boleh baca wajah yang ketiga iaitu 6 harakat. Wallahu wasi'un alim. Ni tanwin bertemu dengan ain, izhar halki. Jadi kita kena izharkan, kena nyatakan huruf nun sebelum huruf ain tersebut. Tengok erti kalimah. Okey. Nama al-kafirin, orang-orang kafir. Man siapa? Yartad, murtad. Ni yartad ni fa'il. Dia tulis murtad. Dia sebenarnya yang keluar Islam lah, yang memurtadkan. Yang memurtad. Sebab apa dia fa'il? Yartad. Dinihi, agamanya. Biqaumin, dengan kaum, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Okey, kita tengok terjemahan ayat Quran. Apa yang Allah SWT nak sampaikan mesej kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, iaitu jadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum
yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Jadi Allah SWT beritahu antara sifat-sifat orang yang beriman, dia berkasih sayang antara sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman tu bersaudara. Jadi saling bantu-membantu, saling mengasihani antara orang-orang yang beriman. Walaupun lain bangsa, walaupun lain keturunan, walaupun lain lain negara, kan, lain bahasa. Jadi bila sebut orang yang beriman, jadi kita sama-sama saudara. Okey. Dan berlaku tegas terhadap orang-orang kafir. Pada orang kafir, dia akan bersatu untuk berjuang untuk melawan ataupun berlaku tegas kepada orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Antara sifat-sifat orang yang beriman ni, dia walaupun orang puji, walaupun orang cela, dia tetap membuat perintah Allah SWT. Misal contoh, dia solat. Dia setiap hari dia akan solat sunat duha. Walaupun dekat mana tempat pun, dekat masjid, dekat rumah dia, kan. Walaupun sampai satu tahap orang cela dia, dia tetap lakukan. Orang puji dia tetap lakukan. Jadi kita kena jadi orang yang beriman. Tanda orang-orang yang beriman ni, dia istiqamah dalam melakukan amal ibadah. Dia tidak takut dengan celaan orang, tidak terpengaruh dengan pujian orang. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada. Okey. Kita kita ambil balik yang bahagian yang atas sekali. Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang ia kasihkan kepada mereka dan mereka juga. Jadi kalaulah satu kaum tu tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ikut apa ajaran Rasul, maka berhaklah Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan kaum tersebut dan Allah Taala akan gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Itulah yang berlaku kepada kaum-kaum yang menafikan utusan Rasul, seperti kaum Samud, Nabi Soleh, seperti kaum Ad, seperti seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti macam-macam lah, kaum-kaum yang terdahulu yang Allah SWT dah rakamkan dalam ayat Quran. Mana dia tak nak ikut perintah Allah SWT, tak nak ikut Nabi, maka Allah SWT hapuskan kaum tu. Jadi kita kena ambil iktibar, kalau kita ni pada zaman ini tak laksanakan perintah Allah SWT, dan berlaku maksiat kepada Allah Ta'ala, maksiat berdosa, maka berhaklah Allah SWT hapuskan kita semua. Termasuklah orang yang beriman dalam kaum tersebut. Jadi Allah SWT akan gantikan dengan kaum yang lebih baik pada kita. Kita minta pada Allah SWT supaya Allah SWT kekalkan kita dalam kebaikan, dan tambahkan amal soleh kita, berikan kita kekuatan untuk beramal soleh. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, seterusnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang bertakwa ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni dalam keadaan zulumat, dalam keadaan panggil apa? Dalam keadaan kegelapan. Yang menerangi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kita hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dalam kelaparan, yang beri kita rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam keadaan kesempitan, yang beri kelapangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal kita ni adalah keburukan. Jadi yang berikan kita kebaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama kita muhasabah diri dan ambil iktibar pada umat-umat yang terdahulu, bagaimana Allah SWT dah hapuskan mereka kan, dengan apa ni, dengan bala, dengan Allah SWT membenamkan mereka semua, seperti kaum Nabi Lut, Allah Taala membenamkan mereka di bumi. Allah SWT hantarkan ribut taufan, hapuskan kaum tu, dan Allah Taala lahirkan manusia kaum-kaum yang lain yang selepas mereka lebih baik pada mereka. Jadi dunia sekarang ni dah sangat-sangat tenat. Maksiat berleluasa kan, sampai maksiat tu ulama kata sampai dalam rumah pun ada. Kan kita dengan kelalaian, dengan TV, dengan handphone, macam-macam kita nak buka, nak type, macam-macam benda baik, benda buruk semua ada. Jadi kita mohon pada Allah SWT supaya Allah Taala lindung kita daripada perbuat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya, insya-Allah. Jadi untuk kerja rumah kamu, beri rakaman surah Al-Maidah ayat 54 yang ni, baca elok-elok, kemudian kamu rakam, hantar kat Ustaz. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.